Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi kita diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, sama-sama kita dapat hadir dan sama-sama kita dapat berkumpul dan sama-sama kita dapat menunaikan solat fardhu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada malam ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, setiap kali datangnya bulan Rabiul Awal, hari ini kita berada di 1 Rabiul Awal ni, maka ingatan kita akan tertumpu kepada kelahiran seorang pemimpin yang sangat agung, seorang pemimpin generasi yang terdahulu dan pemimpin generasi yang akan datang, seorang pemimpin yang akan memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Seperti mana yang kita maklum, di akhirat kelak besok kita akan berbondong-bondong bertemu dengan para anbiya dan para mursalin, mohonkan syafaat, minta daripada Nabi Adam, isfa' lana ila rabbik, sampailah kepada Nabi Isa AS, isfa' lana ila rabbik. Lalu jawapan mereka adalah sama, lastulaha, saya tidak memiliki syafaat. Kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, mohon syafaat, isfa' lana ila rabbik, mohonlah syafaat, pertolongan kepada kami ni. Lalu Nabi Muhammad SAW memang sangat cinta kepada umat dia ni, sangat sayang pada umat dia. Jawapan yang diberi, ana laha, saya yang memiliki syafaat, syafaatul kubra yang tidak dimiliki oleh para anbiya dan para mursalin yang lain melainkan Nabi Muhammad SAW. Lalu diberikan syafaat ini kepada umat Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira, seorang pemimpin yang memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kita pun tak tahu dalam ibadah kita lakukan, jadi Nabi beritahu semayang fadilatnya begitu begini, puasanya, zakatnya, amal soleh yang kita buat, tuan-tuan, ganjaran dia cukup besar. Kita dengar rasa lega lah, apa yang kita buat ni InsyaAllah akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala, tak sia-sia bang. Wa nadhiran, seorang pemimpin yang memberi nadhir, memberi peringatan kepada mereka-mereka yang engkar. Orang tak semayang, ingat. Tak puasa, diberi peringatan. Mereka ini di akhirat kelak mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini peringatan kepada mereka ini. Dan Nabi SAW sebagai da'iyan ilallah, sebagai da'i, sebagai membawa Islam itu kepada alam ini. Nabi yang bawa Islam kepada manusia ini. Dan seorang pemimpin yang disebut oleh Allah Ta'ala sirajan munira, yang membawa cahaya yang terang benderang daripada kegelapan. Dulu Makkah, tuan-tuan, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul,
Apa yang tak ada? Maksiat ni apa yang tak ada? Semua ada. Bayangkan minum toddy tu hari-hari bang. Minum toddy arak-arak macam air biasa lah, macam air mineral lah. Sampai 3 kali penurunan pengharaman toddy ni. Sekali haram, sekali disebut oleh Allah Ta'ala tak jalan bang. Memang kaki toddy. Bukan biasa-biasa bang. Minum sampai gila. Minum sampai mabuk lah istilahnya. Perempuan jangan ceritalah. Kat Mekah ni apa yang tak ada maksiat? Semua ada. Nabi datang bawa Islam. Daripada mereka ini dalam kegelapan, Nabi bawa cahaya yang telah menerang kepada mereka ini. Barulah mereka mengenali akhlak, kesompanan, susilanya. Arak tak boleh minum. Wanita sebagai ibu tak boleh dilakukan. Jadi ini semua tuan-tuan yang disebut sebagai sirajan munira. Beliau ialah Nabi Muhammad. Sampai pemimpin yang hebat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Nabi Muhammad bin apa Abdullah. Semua orang kenal. Hebat ni Nabi kita ni, Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Toknya Abdul Muttalib. Dia punya lepas Tok moyang, lepas Tok jadi apa? Ayah Tok lepas Tok moyang. Moyangnya yang bernama Hashim. Nah ini susu galur Nabi SAW. Kita kenal Nabi Muhammad bin Abdullah. Saya Muhammad Ayub bin Wari bin, korang pun tak tahu. Betul tak? Sampai situ punya hebat Nabi kita ni, kita kenal dia tuan-tuan. Walaupun jauh, lama dah tinggalkan kita, kita ingat lagi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Muttalib. Okey lah, yang sampai situ pun dah okey lah tu. Jadi inilah tuan-tuan yang kita nak sebut pada malam ini mengenai dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak mengingati kelahiran Nabi ni tuan-tuan, bukan hanya setakat datangnya bulan Rabiul Awal, ataupun tak cukup hanya kita berselawat. Setiap alam berselawat. Setiap alam selawat. Tak cukup hanya dengan selawat, ataupun tak cukup dengan hanya melaungkan slogan-slogan yang tertentu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak baik, tapi tak cukup hanya dengan itu. Dalam arti kata yang lain tuan-tuan, iaitu bagaimana hidup kita ini seperti kehidupan Nabi. Maknanya kehidupan Nabi ni kita kena follow. Bukan suruh naik unta, bukan nak suruh duduk padang pasir. Kehidupan bersyariat itu sangat penting dalam kehidupan kita hari ini. Begitu juga dengan perjuangan. Perjuangan kehidupan Nabi sama. Yang kita juga akan lalu, kita juga yang melalui perjalanan kehidupan ini sama dengan perjuangan Nabi. Pendek kata tuan-tuan, apa yang kita buat hari ini samalah. Bangun tidur doa, itu ini, makan doa, masuk bilik ayak doa, muamalah dengan orang lain, muamalah yang baik. Itu kehidupan Nabi. Dan perjuangan Nabi apa tuan-tuan? Perjuangan Nabi yang kita nak angkat ni, dalam arti kata yang lain, iaitu membawa risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu risalah Islam. Ni. Jadi kehidupan kita ni, kalau boleh itulah dicerminkan dengan kehidupan beragama. Barulah sesuai kalau kita nak melaungkan slogan ke, ataupun kita berselawat. Ini semua tuan-tuan yang kena kita tengok balik dalam kita nak menyambut kelahiran Nabi SAW. Nabi SAW tuan-tuan telah meninggalkan satu khazanah kepada kita yang sangat mulia.
Khazanah ini dah 1400 tahun lamanya. Tak lain tak bukan iaitu hadis Nabi SAW. Daripada khazanah hadis Nabi ini tuan-tuan, lahirlah yang namanya sejarah kehidupan perjalanan Nabi. Sejarah Nabi, sirah Nabi istilahnya. Dalam sirah Nabi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan melihat secara dekat, tuan-tuan akan mendapati dalam sejarah Nabi ini, bermula Nabi lahir, perjuangannya, kehidupannya, anak isterinya, tinggal di mana itu ini, sampailah Nabi wafat. Diceritakan dalam sejarah ini. Dan sejarah ini tuan-tuan boleh mendapati sejarah ini di mana saja. Dokumentasinya cukup lengkap. Ceritanya benar dan tepat. Dan ini membuktikan kepada kita, menjelaskan kepada kita betapa Nabi SAW sememangnya diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk nak menggambarkan diri Nabi. Kita baca sejarah itu bukan nak menggambarkan diri Nabi. Memang perjalanan Nabi, akan tetapi tuan-tuan, untuk menggambarkan sebenarnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala melalui sirah ini. Jadi apa yang Nabi lalui tuan-tuan, sejak Nabi lahir sampai Nabi wafat, yang itulah Allah Taala gambarkan kehendak Allah Taala ini. Baru kita tahu apa yang Nabi duk buat sejak Nabi lahir sampai Nabi wafat itu, dengan perjuangan, dengan peperangan dan sebagainya, atas kehendak Allah Taala, yang menjadi contoh dan teladan dalam hidup kita. Inilah tuan-tuan, yang kita nak tengok selalu tentang perjalanan sirah ini, sekaligus memuliakan Nabi SAW. Memuliakan Nabi SAW. Di dalam Al-Quran tuan-tuan, terlalu banyak bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi. Kita jangan cerita orang lain, kita cerita bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi di dalam Al-Quranul Karim. Sebenarnya kita sebut tadi, sekaligus kita juga memberi kemuliaan kepada Nabi SAW kita ni. Terlalu banyak. Saya nak ambil 2-3 contoh je. Cukup kita nak berhenti sampai Isyak ni. Cukup. Tuan-tuan, dalam surah An-Najmi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Saya dah bawa 3 ayat ni. Dalam surah An-Najmi tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan akal pemikiran Nabi ini daripada sebarang kesesatan. Nabi berfikir ini berfikiran yang jelas dan tepat. Jadi Allah Ta'ala membersihkan akal pemikiran Nabi ini daripada sebarang kesesatan. Nabi tuan-tuan, sejak Nabi lahir sampai umur Nabi 40 tahun, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi diangkat menjadi Rasul umur Nabi 40 tahun. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah tu, Suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat ayat itu diturunkan oleh Allah, dan saat itulah Nabi diangkat yang namanya menjadi Rasul dan Nabi. Sebelum ni seperti biasa. Masa umur Nabi, umur 1 tahun sampai 40, Nabi duduk kat Mekah. Nah, bagaimana orang Mekah ni tuan-tuan, tengok susuk tubuh Nabi ini, mereka ini menggelar Nabi dengan satu panggilan yang sangat mulia, yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali pada Nabi. Apa tuan-tuan? Al-Amin. Allahu Akbar. Masyarakat Mekah gelar dia Al-Amin. Gelar Nabi kita ni Al-Amin. Seorang yang sangat beramanah, seorang yang sangat berintegriti, seorang yang sangat bertanggungjawab sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Sehingga kan tuan-tuan yang dah pergi Mekah ni, tuan-tuan tahu kan kedudukan Hajar Aswad.
kan, batu tu lah Hajar Aswad tu. Tuan-tuan, yang letak tu, tempat tu ialah Nabi SAW. Mereka sebenarnya meletakkan batu Hajar Aswad ini, mereka ini berbala di antara mereka, siapakah yang paling berhak untuk nak meletakkan batu Aswad ini? Siapakah? Walaupun ada pembesar-pembesar ketika itu, walaupun ada pembesar-pembesar Abu Lahabnya, Abu Jahalnya, semua kategori Pak Menteri, tuan-tuan, bukan biasa-biasa. Tapi mereka melihat yang wajar untuk nak meletakkan batu yang mulia ini. Nah, dia minta Nabi untuk meletakkan batu yang mulia ini, seperti mana yang kita lihat segari ini. Bukan biasa-biasa, bang. Nabi digelar sebagai Al-Amin. Selepas itu, tuan-tuan, ayat turun yang kita sebut tadi, pertama di Gua Hira. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Saat turunnya ayat ini bermakna apa, tuan-tuan? Nabi menyampaikan, Nabi perlu menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala ini kepada seluruh penduduk Mekah. Berdakwahlah. Nabi tak berpeluk tubuh. Qum fa'anzir, kata Allah. Bangun, memberi peringatan, berdakwah. Tugas ataupun sifat wajib bagi Nabi apa, tuan-tuan? Salah satu daripada ialah tabligh. Tabligh. Nabi yang bersifat dengan sifat wajib, iaitu tabligh, menyampaikan. Nabi menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah, semuanya disampaikan kepada manusia, tak tinggal satu habuk pun. Ingat, tuan-tuan, tak tinggal, tak sorok lah istilahnya. Tabligh sifat wajib bagi Nabi. Lawan sifat tabligh ialah sorok, menyampaikan ataupun menyorok. Nabi tak menyorok, ini sifat mustahil bagi Nabi. Nabi tak sorok agama ini. Pengetahuan Nabi, apa yang Nabi terima daripada Allah, semua dah disampaikan. Yang kita lah ni tinggal nak beramal je. Habis dah tak ada lagi dah. Stop sampai situ setelah 23 tahun. Jadi, tuan-tuan, saat Nabi sampaikan Islam ini, nah, penduduk Mekah menggelar Nabi dengan gelaran yang sangat buruk pula. Setelah Nabi membawa Islam, dia kata Nabi ni waqalu sahirun aw majnun. Digelar Nabi ini dengan seorang ahli sihir. Digelar Nabi ini seorang yang gila. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tuduh saya gila ni, mau saya naik angin, tuan-tuan. Saya tak gila, tuan-tuan kata gila. Tuan-tuan naik angin tak? Kita normal-normal orang kata gila. Tanya rambutan pun ni pelik-pelik bawa. Nabi bawa Islam, dituduh gila, dituduh ahli sihir. Nampak, tuan-tuan? Nabi dikecam setiap masa dan ketika. Bayangkan, tuan-tuan, kalau dipanggil gila, jumpa je gila, adu pistol mau aku tembak. Tension. Orang kata kita gila. Sebenarnya kita tak gila, hanya membawa agama. Nampak? Yang ni saya nak bawa kepada tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi tidak sesat. Nampak? Allah Ta'ala muliakan Nabi, bang. Nak menafikan dengan kenyataan mereka ini, Nabi tak sesat. Dan Nabi tidak menyeleweng dengan ajaran Islam yang dibawa. Nabi tidak sesat. Nabi tidak menyeleweng dengan ajaran Islam yang Nabi bawa ini. Nabi sikit abuk pun tak seleweng dengan ajaran Islam ini. Jadi cukup jelas Allah Ta'ala memuliakan akal pemikiran Nabi ini daripada sebarang kesesatan. Walaupun orang tuduh dengan berbagai-bagai tuduhan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tuduhan ini, tuan-tuan, sehingga hari ini kita melihat bagaimana tuduhan kepada Nabi kita ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah baca buku ataupun pernah dengar seorang namanya Salman Rushdie? Dah lama, tuan-tuan, tahun 90-an dulu. Dia buat buku, satu buku
The Satanic Verses dalam bahasa Jawa dia, orang Eropah, Salman Rushdie, 1998. Dia punya novel dia ni novelis. Dia tulis dalam novel dia Satanic Verses ini, Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok sendirilah. Hina Nabi ni, kau-kau punya. Bukan sepatutnya ialah itu yang saya sebut tadi. Kita kalau baca biografi sejarah tadi dengan secara jujur, insya-Allah kita tak jumpa perkara ini. Kita akan muliakan Nabi. Kalau kita baca sejarah Nabi ataupun biografi Nabi secara sejujur-jujurnya tanpa prejudis. Tapi ni tuan-tuan, novelis, bukan orang biasa tau. Novelis. Kita anggap novelis ni jujur lah dalam setiap pembacaan yang baca. Biasanya itulah. Tapi apa yang dia baca tak jujur. Buat buku hina, sehina-hina lah. Saya nak sebut pun tuan-tuan rasa tak layak. Bukan tak layak, tak mampu saya nak nyatakan tuduhan itu. A to Z lah, hina sungguh. Daripada diri Nabi sampailah keluarga Nabi. Itu belum dia cerita pasal ayat yang tak cukup. Kita surah 14 atau 14 ni, itulah dia yang kita terima dalam Quran. Surah pun dia kata patutnya ada surah, setan pun ada. Baik, macam-macam lah bang. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala bayar cash tahun 2020. Tak tahan sangat dengan perangai dia di Washington. Tengah pergi pidato, kena berdil bang, lumpuh satu badan. Cash. Orang tak tahan dengan penghinaan dia kepada Nabi. Agak-agak lah kan. Awak nak hina orang pun, kita nak hina orang lain bukan Nabi. Agak-agak lah kan. Jangan hina orang sampai tergolek dok. Agak-agak lah. Kita ni agak-agak. Kita pun bukan sempurna mana pun nak hina orang kan. Betul. Agak-agak. Jangan hina lah. Kita pun banyak kelemahan. Jadi tuan-tuan, itu belum lagi Haidar bin Haidar, orang Arab. Orang Arab bang, bukan tak kenal. Orang Arab ni, orang Arab Mesir berhijrah dekat, orang Syam berhijrah dekat Mesir. Seorang novelis juga. Perkara yang sama juga, hina Nabi dengan sehina-hinanya tuan-tuan. Dan ramai lagi Wilders. Itu yang agak terkini lah. Anti-Islam, ahli parlimen Belanda pun sama juga. Dia tulis karikatur. Orang barat ni mungkin dia suka gitu kan. Dia tulis kartun. Dalam kartun tu macam-macam bentuk penghinaan. Kita orang Malaysia mungkin dulu ada kot lah kartun-kartun kan. Dia buat muka kita lah, muka macam-macam kan. Tapi bentuk kartun lah. Dulu ada lah nusuk khabar mingguan senyum kambing kat bawah, kolom bawah tu. Senyum, dia sinis baik punya. Sinis itu baik je. Nasib lah siapa yang terkena kan. Dia kalau sinis tu, nama pun senyum kambing. Jadi tuan-tuan, hina Nabi dalam karikatur dia, Allah Akbar. Dengan pakaian jubahnya dihina, dengan isteri Nabinya dihina, macam-macam lah tuan-tuan. Ini yang berlaku. Dan ramai lagi tuan-tuan Itu belum lagi Taslimah daripada Bangladesh, doktor, orang profesional, bukan orang biasa macam kita ni. Hina Nabi langsung, tak boleh balik Bangladesh lah. Jejak Bangladesh je, siap. Orang Bangladesh walaupun begitu, orang hina Nabi dia marah. Walaupun Bangladesh kita tengok Bangla. Orang hina Nabi dia siap kau, sanggup bergasakkan kau kan. Tapi orang Melayu kita hina Nabi, inilah Nabi, biasa. Jadi tuan-tuan, itu siri penghinaan kepada Nabi daripada dulu sampai la. Orang mengaku menjadi Nabi, zaman Nabi pun ada mengaku ya Nabi.
Hina lah tu. Sampailah ni pun ada, orang mengaku menjadi Nabi pun ada, yang tak iktiraf Nabi pun ada. Tuan-tuan pernah pergi di belah-belah Nahoda sana, ada satu kampung, satu ajaran sesat masih lagi ada, Qadiani, ajaran Qadiani, yang masih lagi nyatakan ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Dia punya akidah dia tu, kefahaman dia. Ghulam Ahmad yang daripada India datang dulu lah, dah lama, 60 tahun dah beroperasi hingga hari ini. Dah ada markas lagi, 3 tingkat lagi, dah tulis lagi la ilaha illallah lagi. Orang ingat surau, rupanya markas dia, tuan-tuan. Aku jadi tuan-tuan, itu tuduhan demi tuduhan lah kepada Nabi SAW. Ingat tuan-tuan, apapun tuduhan, kita berpegang dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Najmi, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi tak sesat, dan Nabi juga tidak menyeleweng dengan ajaran Islam yang dia bawa. Nah, hari ini kita melihat tuduhan kepada agama Islam juga, Masya Allah, persepsi orang kepada Islam ni terlalu kuat, negatif dia. Ada yang mengatakan bahawasanya, tuan-tuan, Islam itu tidak bertamadun misalnya. Ada cara orang berfikir ni macam-macam. Dia kata Islam tu macam agama yang terlalu kolot. Islam ni macam tak maju. Tuan-tuan, saya nak buat contoh lah, maju tak maju Islam ini sebenarnya. Kalau zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Umar ni tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar je pejabat pos dah ada. Bang, zaman Sayyidina Umar tu pejabat pos dah ada bang. Zaman Sayyidina Umar ni gaji kerajaan dah ada. Gaji kerajaan, sistem gaji dah ada bang. Kalau main-main, yang pergi perang tu dah ada sistem gaji dah. Kalau dia syahid, adalah hak dia untuk isteri. Macam kita lah, kalau pencen, kalau meninggal kan. Dan banyak lagi sistem-sistem yang sistem kenegaraan Sayyidina Umar. Wujudkan kementerian. Oh bang, zaman tu kalau kita melihat abad yang ke-10 pula, yang agak lebih maju ketamadunan Islam itu di Andalus. Tuan bacalah sejarah Andalus. Tahun ke-10, tahun ke-11 dan tahun ke-12 disebut sebagai zaman keemasan umat Islam pada ketika itu, zaman emas. Dan pada ketika itu, Barat ini tuan-tuan, zaman kegelapan Barat. Dia ada zaman kegelapan Barat dan zaman keemasan bagi umat Islam pada abad 10, 11, 12. Apa tak emasnya bang? Allahu Akbar. Dari segi teknologi, Masya Allah. Ada satu masjid yang namanya Masjid Cordova. Kalau tuan-tuan arkitek, ataupun kontraktor lah pun tak apa lah, ikutlah ABC kelas pun tak kisah. Jadi tuan-tuan boleh pasang batu sendiri kan. Kalau tuan-tuan tengok je masjid ni, tuan-tuan boleh menilai lah arkitek tu. Sini banner dia, okey, cemerlang tak? Kalau tuan-tuan pergi lagi di mana, satu masjid di Damansara ala Turki bang, masjid dia, kalau tuan-tuan pergi je, macam duduk tuan-tuan duduk Turki ya. Sini banner arkitek dia, wah, itu baru abad yang ke-20 bang. Abad ke-10 dah ada pembinaan, Masya Allah, pembinaan rupa dia, rupa reka bentuk dia. Kalau tuan-tuan arkitek ataupun kontraktor, tuan akan mengatakan, wow, abad ke-10 boleh bina macam tu. Ini tuan-tuan, Masjid Cordova, kalau tuan-tuan tengok, mantap cara bina dia. Arkitek yang macam mana dulu abad ke-10 bang oi. Itu belum lagi lahirnya tokoh-tokoh akademik yang ramai dan hebat. Ibnu Sina, kenal Ibnu Sina? Pakar doktor pakar. Dah boleh bedah pada waktu itu bang. Bedah guna apa bukan guna kapak zaman tu, Masya Allah. Itu belum lagi Ibnu Firnas
Yang mula membina kapal terbang, bang kapal terbang, walaupun dia meninggal saat dia uji kaji, saat dia testimoni terbang itu, akhirnya meninggal. Tapi dia dah menunjukkan yang namanya cara nak terbang itu. Terbang bang, oi, duduk yang ni. Aku pun tak berani. Inovasi kapal terbang itu bermula daripada orang Islam abad ke-10 bang. Banyak lagi lah nak cerita pun. Itu belum lagi Ibnu Baitutah, ahli pelayaran Islam yang hebat. Tuan-tuan kenal ahli pelayaran ni siapa bang? Columbus. Kenal Columbus? Ke tak kenal? Dah lama dah tinggal sejarah dah. Columbus kan? Dia mula jumpa Amerika bila tuan-tuan? Dia jumpa Amerika tu bila? Abad ke-10. 10 pun dia tak lahir lagi. Ibnu Baitutah dah jumpa Amerika. Awal lagi dah jumpa Amerika. Memang ahli pelayaran Islam waktu abad yang ke-10. Tuan-tuan bayangkan. Kita kenal Columbus ni abad yang ke-18. 18 je. Jadi tuan-tuan, Islam agama yang bertamadun, Islam agama yang maju, dan Islam itu agama yang sesuai untuk diamalkan pada bila-bila masa. Dulu, kini dan selama-lamanya. Ada orang kata kadang Islam ni tak sesuai nak laksanakan. Sembahyang ni sesuai ke tak sesuai abad ni bang? Orang akan mengatakan, iyalah ustaz, kalau tak ada sembahyang ni orang ke laut ni. Adanya sembahyang ini pada akhir-akhir zaman ini tuan-tuan, dunia kita ni memang dah cukup uzur lah. Kalau dunia kita yang cukup uzur ini dengan bermacam-macam kat luar sana, susah sangat dibendung tuan-tuan. Inilah ubatnya. Sembahyanglah yang akan jadi pemangkin kepada kita untuk kita berjaya dunia akhirat. Sesuai tak Islam diamalkan hari ini? Sesuai. Puasa dulu, kini dan selama-lamanya. Orang nak bedah pun kena puasa 1 hari. Betul kucing tu kalau nak dikasih pun kena puasa. Kucing tu pun kena kasih, nak kasih pun kena puasa. Ya ke? Doktor pesan kalau nak kasihkan kucing tu kena puasa 1 hari. Nampak betapa hebatnya berpuasa itu pada abad ini tuan-tuan. Baru nampak ialah hidup kita ni makan je kan. Hidup ni makan ni hidup lah. Tiap-tiap hari kita makan. Datangnya Islam mengajak kepada kita untuk kita berpuasa sunat misalnya. Ada puasa sunat Senin, dah Jumaat, Sabtu, Ahad, bedal ni, kenduri sana kenduri sini, sampai Senin stop puasa sunat. Nak kasih rilis kita punya perut ni yang sentiasa bergerak. Mesin pun boleh jam. Orang elektrik kata kadang-kadang kita kena stop. Macam PTS tu kadang-kadang sekali-sekala mau stop. Jangan, betul lah PTS ni tak boleh tutup lah. Katanya kadang-kadang kena stop lah, kasih gitu. Komputer pun kena shut down juga lah kan. Jangan komen buka je kan, jam bang. Telefon ni kadang-kadang tutup juga kan, cik guna 24 jam. Sekali kasih rest sikit. Jadi tuan-tuan, yang saya nak cerita ini betapa Islam agama yang sangat maju dan juga sesuai dilaksanakan. Itu belum lagi mereka mengatakan bahawa Islam itu agama pengganas. Bisa dengar tak? Agama Islam itu agama pengganas. Di barat tuan-tuan, kita bagi laluan azan isyak, kita sambung sekali lagi.
Baik, kita sambung sekali lagi tuan-tuan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ayat yang ketiga dalam surah Najmi, kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan lisan Nabi ini daripada mengikut hawa nafsu. Allah Taala jaga lisan Nabi ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Nabi itu memperkatakan sesuatu berhubung dengan Islam menurut pendapat dia. Jadi apa yang Nabi nyatakan tentang Islam ini bukan datang daripada hawa, daripada isi hati Nabi. Akan tetapi apa yang Nabi keluarkan berhubung dengan Islam ini, in huwa illa wahyu yuha, merupakan wahyu daripada Allah. Jelas. Jelas tuan-tuan, apa yang Nabi katakan itu bukan daripada hawa nafsu Nabi. Bayangkan manusia hari ini kadang bercakap tu kadang tak tengok belakang lah istilahnya. Kadang bercakap tu tak insurans mulut dia, ikut dan dia cakap. Begitu juga kadang bercakap mengenai agama, seperti mana khutbah kita dengar baru ni kan, mengenai dengan fatwa. Jadi tuan-tuan, yang saya nak bawa di sini ialah bagaimana kemuliaan Nabi itu diberi oleh Allah Ta'ala dengan berbagai bentuk. Akal pemikirannya, lisannya. Dalam ayat yang lain yang biasa kita dengar pada hari Jumaat, innallaha malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mengenai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi SAW dengan mengucapkan selawat kepada Nabi, sekaligus memuliakan Nabi SAW. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan.
Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi, baru diperintahkan selawat itu kepada kita untuk kita memberi kemuliaan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala muliakan dulu. Dan ini menunjukkan satu kemuliaan, keagungan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merujuk kepada biografi tadi, sejarah tadi, kita melihat bagaimana sejarah Nabi ini dijaga sampai kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi sejarah Nabi ini tuan-tuan, seperti mana disebut tadi, diambil daripada Al-Quran, ada yang diambil daripada hadis, dan dijaga oleh Allah Ta'ala sampai kiamat. Ini kalau kita nak melihat perbezaan para rasul dan para anbiya yang lain, tuan-tuan, tuan-tuan bacalah sejarah mereka ini. Tuan-tuan akan mendapati di sana ada kelompangan cerita. Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam, isterinya, bapanya, ataupun dimakamkan di mana. Hatta makam ini, tuan-tuan, makam para rasul ni, anbiya ni, kata ulama, daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya itu makam ini, makam. Ikutlah tuan-tuan bagaimana sekalipun, tuan-tuan melihat saja makam para rasul dan para anbiya selain daripada Nabi SAW, semuanya zon belaka. Zon ini iaitu hanya 80% saja. Mungkin ya, mungkin tak, mungkin ya. 80% nya. Makam Nabi Muhammad SAW bukan zon, bukan sangkaan. 100% kita percaya yang kita pergi makam ini memang makam dia. Tak ada orang kata ya ke? Tidak seorang pun yang akan menafikan ya ke ini makam Nabi. Bang tok kita pun, yang kita tak pernah pergi kubur pun, ya ke? Tok kita yang tak pernah kita tengok, saudara kata, ini tok kau, kubur tok kau ni, ya ke? Dia macam macam bukan dia. Tak apalah, kalau ya pun ya, kalau bukan pun tak kisahlah kan. Kita pun tak kisah kan? Ke kisah kan? Yang tambah pula makam tok kita yang tak pernah kita jumpa, lagilah kita tak kisah. Tok saya ada dekat Ampang, kubur Ampang. Saya pun dah bertahun tak pergi dah, tak tahulah kat mana kubur. Dah tak ada tanda dah. Saya pun tak pernah jumpa dia. Dia pun tak jumpa. Doa je lah kan. Kubur Ampang tengah-tengah bandar tu bang, tuan-tuan tahu lah kan. Katanya ada tok saya, ada makam di situ. Makam kuburnya situ. Saya pun tak pernah pergi, lalu je lah kat Ampang tu. Tak pernah masuk, tak pernah fikir nak cari pun. Nak cari kat mana? Dah terbenam agaknya, dah tak ada je. Terbenam dah kan. Kubur dah lama ni kan, dia akan tenggelam, akan tanah runtuh kat situ. Jadi tuan-tuan, makam Nabi pun dah cukup kita yakin 100% berbanding dengan makam-makam yang lain, para anbiya dan mursalin yang lain. Begitu juga sejarah kehidupan. Saya pernah belajar di satu negara ni, dia kata ini makam Nabi Adam AS. Pergi atas bukit tu, 100 meter panjang tu. Jelah. Je. Wish, panjang. Orang kata orang dulu panjang katanya kan. Orang dulu besar-besar katanya. Bila kita tanya ahli sejarah betul ke? Dia kata mungkin ya, mungkin tak. Tapi dah orang kata ya kan je lah kan. Begitu juga saya teruja tempat yang saya pergi negara tu. Saya teruja dengan seorang Nabi lagi, namanya Nabi Ayub AS. Sebab nama ni sama dengan nama saya. Apa tak terujanya? Pergi cari bang, pergi cari. Orang kata ada sana ada sini. Ya ke? Masuk kampung ni cari Nabi Ayub. Aku terasa lah nama aku sama kan. Pergi sana tengok makam begitu gini, tanya otak-otak Arab, otak-otak dulu Ya Allah ke? Ya Allah. Ya ke? Macam tu juga. Mungkin ya, mungkin tak. Tanya ahli tarikh, sejarawan di sana tuan-tuan, juga mengatakan sangkaan. Mungkin ya, mungkin tak. Makam ini, orang Arab kata makam ni bukan semestinya kubur. Tak? Kan?
Makam ni ialah tempat pijak pun makam juga, tapi kita dah disinonimkan makam ini ialah, kalau kita di Malaysia makam ini untuk raja-raja kan makam dah, kita ni orang biasa ni kubur lah, itu. Tapi bahasa Arab ni makam ini kedudukan ni mungkin pernah duduk situ ke macam mana ke, wallahu alam. Jadi nak menceritakan kepada tuan-tuan, nak ingatkan diri saya, itulah betapa Nabi SAW benar-benar diutuskan oleh Allah untuk umat ini, dan menjadi kemuliaan kepada Nabi SAW. Jadi begitulah tuan-tuan perbincangan kita mengenai dengan Nabi SAW ini. InsyaAllah masa dan ketika kita sambung bincang mengenai dengan hak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tunaikan dalam kehidupan kita. Saya tangguh tuan-tuan dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.